Fokus Cemerlang SPM 2020. Mata pelajaran Sains, Kod Kertas 15/2, bahagian A. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mafariza binti Muhammad Isa dari SMK Tunku Seri Indraputera. Untuk Cemerlang Sains, kuasailah soalan-soalan dari bahagian A Kertas 2 dengan memperoleh markah penuh iaitu 20 markah bagi 4 soalan struktur. Terdapat 4 soalan struktur dari bahagian A di mana soalan ini menguji kemahiran proses sains iaitu juga dikenali sebagai KPS. Ya murid-murid, apakah itu kemahiran proses sains? Ingin cikgu tekankan bahawa KPS melibatkan proses-proses berikut iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsirkan maklumat, mendefinisikan secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Seterusnya, cikgu pasti murid-murid telah pun mengetahui format mata pelajaran sains SPM bagi kertas 2. Ya, kertas 2 mengandungi 3 bahagian soalan. Bahagian A, terdapat 4 soalan struktur berbentuk amali. Jumlah markah 20 markah. Bahagian B merupakan soalan yang menguji mengenai teori dan konsep. Terdapat 5 soalan semuanya dan jumlah markah ialah 30 markah. Dan yang terakhir, bahagian C, terdapat 3 soalan di mana soalan nombor 10 merupakan soalan mereka bentuk eksperimen dan soalan ini adalah wajib dijawab. Soalan 11 dan 12 merupakan soalan pilihan. Jawab mana-mana satu soalan yang murid-murid rasa boleh mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Soalan ini merupakan soalan KBKK. Jumlah markah bagi bahagian C ialah 20 markah. Sekarang, cikgu akan bantu murid-murid untuk memahami pembuli ubah. Terdapat 3 jenis pembuli ubah. PM, pembuli ubah yang dimalarkan, merujuk kepada bahan, tempoh, masa, jenis yang sama bagi 2 eksperimen bandingan. Alat radas tidak boleh dijadikan sebagai pembuli ubah yang dimalarkan. PI, pembuli ubah yang dimanipulasikan, merujuk kepada bahan, jisim, keadaan yang diubah, berlainan, berbeza untuk diuji hasil eksperimen. PB, pembuli ubah bergerak balas, merujuk kepada keputusan atau hasil yang diperolehi ke atas penyiasatan dan perhatian yang dijalankan. Okey, seterusnya adalah bagaimanakah caranya untuk menulis pembuli ubah dengan betul. Penulisan pembuli ubah melibatkan penggunaan parameter yang betul. Contoh bahan yang akan kita gunakan adalah bubur nutrien dan logam. Parameter yang sesuai bagi bubur nutrien ialah isi padu. Manakala untuk logam, boleh digunakan jenis logam atau jisim logam, bergantung kepada eksperimen yang dijalankan. Kunci 20 markah bahagian A. 1. Pembuli ubah. Bagaimana kita dapat mengenal pasti pembuli ubah? Ya, ianya boleh didapatkan 1 daripada ayat, 2 daripada jadual, 3 daripada graf dan 4 daripada gambar rajah. Contoh daripada ayat. 1. Contoh 1, rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas lateks. 2. Contoh 2, rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa oleh yeast. Perkataan yang dimerahkan merupakan pembuli ubah yang dimanipulasikan iaitu PI. 2. Contoh daripada jadual. Biasanya jadual yang terletak di sebelah kiri adalah pembuli ubah yang dimanipulasikan, manakala jadual yang di sebelah kanan adalah pembuli ubah bergerak balas. Jadi,
Pemboleh ubah yang dimanipulasikan daripada jadual di atas adalah kehadiran garam dan masa, manakala PB ialah takat didih dan suhu. Contoh daripada graf. Ya murid-murid, untuk graf, ingat ya, paksi X atau paksi mendatar adalah maklumat mengenai pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Manakala paksi Y iaitu paksi menegak adalah maklumat mengenai pemboleh ubah bergerak balas. Contoh dari gambar rajah. Daripada eksperimen ini, tinggi objek dan jenis kanta adalah sama. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Mari kita saksikan anak panah berwarna biru. Ya, murid-murid, jarak objek dan dari kanta berubah-ubah. Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Seterusnya, anak panah berwarna ungu menunjukkan hasil pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang diubah menjadi hasil. Jadi, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Contoh dari rajah. Mari kita mengenal pasti pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas. Ya, anak panah yang berwarna biru tua adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Manakala anak panah yang berwarna biru muda adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dan yang terakhir, anak panah berwarna merah adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bagus semuanya. Perhatian. Di sini, cikgu tekankan sekali lagi bahawa setiap pemboleh ubah mempunyai parameter. Radas tidak dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah. Berikut adalah contoh-contoh parameter yang boleh digunakan untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Contoh untuk pepejal, parameternya ialah jisim logam, kehadiran garam, ketebalan wayar, panjang rod, jenis bahan dan lain-lain. Contoh parameter untuk cecair ialah isi padu air, isi padu bubur neutron, kepekatan asid. Dan yang terakhir, contoh gas ialah isi padu gas. Ya murid-murid, mari kita kaji soalan ini. Latihan kendiri 1. Rajah 1.1 menunjukkan dua piring Petri iaitu piring Petri X dan piring Petri Y yang mengandungi agar-agar nutrien dan bakteria yang dibiarkan selama 3 hari di dalam makmal. Berdasarkan soalan tadi, contoh-contoh soalan yang boleh ditanya ialah A. Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini. B. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. C. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan bergerak balas. D. Nyatakan inference bagi pemerhatian bagi piring Petri Y. E. Nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. Baiklah, sekarang mari kita lihat KPS 1 iaitu memerhati. KPS 1 memerhati memberi gambaran kepada apa yang dilihat pada jadual atau rajah. Juga boleh ditulis dalam bentuk bandingan. Jadi, perhatikan gambar rajah atau jadual iaitu keputusan eksperimen atau pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur. 2. Lihat kata tugas soalan, sama ada spesifik atau umum. 3. Kalau umum, kena ada perbandingan. Mari kita cuba menjawab soalan di bawah. A. Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini, 1 markah. Kita boleh memilih untuk mana-mana satu pemerhatian. Jika piring Petri X yang dipilih, maka kita boleh menjalankan pemerhatian ke atas piring Petri X. Jawapan bagi soalan ini ialah terdapat 6 bilangan koloni bakteria. Begitulah juga sebaliknya iaitu pemerhatian ke atas piring Petri Y. Jawapannya ialah terdapat 5 bilangan tumpuk bakteria. Mari kita cuba beberapa contoh lain pula. Okey, tulis satu pemerhatian berdasarkan eksperimen di atas. Jawapan, lekuk P lebih dalam dari lekuk Q. Ini adalah contoh umum. Jawapan secara umum iaitu dengan membuat bandingan.
Seterusnya, dalam contoh ini, kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jisim logam iaitu logam L dan logam M adalah sama. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Logam L menghasilkan gas yang sedikit, logam M menghasilkan gas yang banyak. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, pemerhatian untuk soalan ini boleh ditulis seperti berikut. 1. Isi padu gas dalam rajah 2A sedikit. 2. Isi padu gas dalam rajah 2B banyak. 3. Isi padu dalam rajah 2A lebih sikit berbanding 2B. KPS 2, inference. Kemahiran menjawab soalan inference adalah untuk memberi sebab kepada pemerhatian yang menerangkan sesuatu peristiwa. Contoh soalan, nyatakan inference bagi pemerhatian pada piring petri Y. Jawapan inference, kerana penicillin atau antibiotik merencatkan pertumbuhan bakteria. Seterusnya, mari kita kaji soalan ini. Berdasarkan pemerhatian tadi, rajah A isi padu gas yang terhasil kurang atau rajah B isi padu gas yang terhasil banyak. Maka inference-nya ialah logam M lebih reaktif apabila bertindak balas dengan asid. Bagaimana dengan soalan ini pula? Apakah inference yang terhasil daripada pemerhatian eksperimen ini? Pemerhatiannya adalah lekuk P lebih dalam dari lekuk Q. Jadi, inference-nya ialah luas permukaan yang lebih kecil menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Kemahiran proses sains 3 atau KPS 3 mengelas. Kemahiran ini memerlukan murid-murid untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Kemudian, murid-murid perlu mengumpul data berdasarkan sifat sepunya. Soalan, dalam jadual 1.3, tandakan tik pada ciri-ciri yang mempunyai jenis variasi tidak selanjar. Jawapannya ialah cuping telinga dan rambut kerinting. KPS 4, mengawal pemboleh ubah. Soalan adalah berbentuk kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kedua, membina jadual atau melengkapkan jadual. Ketiga, memplotkan graf. Sekarang, mari kita cuba lihat soalan ini pula. Dalam satu eksperimen, bakteria Bacillus subtilis dikulturkan dalam piring petri yang mengandungi agar nutrin selama 5 hari pada suhu 37 darjah Celsius. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 3. Dengan menggunakan data di atas, lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa. Graf yang diminta tidak dinyatakan jenis graf, maka kita perlu membina graf garisan ataupun lengkung. Contoh graf garisan lengkung. Untuk soalan ini, paksi X dan paksi Y telah ditulis terlebih dahulu dalam soalan. Murid-murid hanya perlu faham di manakah kedudukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian, pindahkan titik dengan tepat. Sambungkan titik-titik ini secara bebas tanpa menggunakan pembaris kerana data adalah tidak seragam. Untuk maklumat lebih lanjut, sila kenal pasti syarat graf, iaitu yang pertama, bentuk. Graf garis, lurus atau lengkung, graf bar, palang atau histogram. Jika dinyatakan jenis graf dalam soalan, maka graf itulah yang perlu dihasilkan dalam jawapan. Graf histogram biasanya graf untuk variasi tidak selanjar seperti kumpulan darah. Graf sekata paksi X dan paksi Y, iaitu bilangan kotak graf yang digunakan adalah sama. Syarat graf yang kedua iaitu titik. Semua titik mestilah sepadan. Jika titik yang diperoleh berbentuk malar atau lurus menaik, wajib sambungkan dengan menggunakan pembaris. Jika titik tidak sekata, sambungkan secara freehand pada semua titik. Rajah 1 menunjukkan 4 kawasan yang berbeza di mana sampel-sampel air diambil. Nilai pH bagi setiap sampel diuji.
Keputusan nilai pH sampel ditunjukkan dalam jadual 1. Sekarang kita lihat contoh graf bar pula. Contoh graf bar. Seperti biasa, paksi X dan paksi Y telah ditulis dalam soalan. Murid-murid hanya perlu pindahkan data dengan tepat. Graf bar adalah seragam, iaitu jika menggunakan 5 kotak untuk data hutan, maka kesemua data iaitu bandar, perumahan dan industri juga menggunakan 5 kotak setiap satu. KPS 5, hipotesis. Jawapan yang ditulis adalah dalam bentuk pernyataan khusus. Elakkan jawapan berbentuk pernyataan umum kerana jawapan ini akan ditolak. Contoh jawapan yang ditolak. Kehadiran antibiotik memberi kesan kepada pertumbuhan bakteria. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini, di mana pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jika X atau jika Y. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah 6 bilangan tompok atau 5 bilangan tompok. KPS 5, hipotesis. Jadi untuk contoh hipotesis soalan tadi ialah jika agar-agar nutrien dan bakteria digunakan, maka bilangan tompok bakteria ialah 6. Sekarang, mari kita cuba membina hipotesis untuk soalan ini pula. Ya murid-murid, hipotesisnya ialah jika masa bertambah, maka isi padu gas semakin meningkat. Cikgu yakin anda semua sudah faham. Tapi cikgu ingin menguji murid-murid lagi. Mari kita cuba soalan ini pula. Terdapat 2 jenis paku, iaitu paku besi dan paku besi nirkarat yang direndam dalam air suling. Apakah hipotesis bagi eksperimen ini? Paku besi lebih mudah berkarat dari paku keluli nirkarat. Paku keluli nirkarat lebih tahan berkarat dari paku besi. KPS 6 mengukur dan menggunakan nombor. Bermaksud membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai, mencatat bacaan dengan tepat dan menggunakan unit piawai yang betul. Jawapannya ialah 59 darjah Celsius. KPS 7 menggunakan hubungan ruang dan masa, iaitu menyatakan hubungan yang terjadi antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Artinya, hubungan antara paksi X dan paksi Y. Jawapannya ialah 26 atau 27 atau 30 bilangan koloni. Lebih daripada 22 koloni ditolak jawapannya. KPS 8, meramal. Jawapan ditulis dalam angka. Elakkan menggunakan jawapan lebih tinggi atau lebih rendah atau lebih kurang. KPS 8, meramal. Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke-6. Jawapan, murid-murid boleh menulis 26, 27 atau 30 bilangan koloni. Definisi secara operasi. Definisi secara operasi merujuk kepada sesuatu konsep dengan menerangkan apa yang mesti dibuat dan apa yang mesti diperhatikan. Terdapat 3 syarat, iaitu kehendak soalan, penghubung, contohnya proses, bahan tindak balas, cecair atau larutan, mikroorganisma dan lain-lain, dan yang terakhir, PB nampak. Definisi secara operasi. Kehendak soalan ini ialah kata penghubung yang relevan yang menyebabkan pemboleh ubah bergerak balas seperti gambar ataupun jadual. Contoh kata penghubung yang boleh digunakan bahan, pepejal, cecair, gas, alat atau proses. Baiklah, mari kita cuba soalan ini. Cara penulisannya ialah istilah konsep yang digunakan dalam soalan diikuti parameter istilah konsep keputusan eksperimen yang boleh diperhatikan. Jadi, cara menjawabnya ialah mulakan perkataan selepas bagi, iaitu antibiotik, diikuti dengan perkataan ialah, diikuti dengan bahan
atau keadaan atau proses. Maka, jawapan untuk definisi secara operasi bagi antibiotik ialah antibiotik ialah bahan yang menghasilkan bilangan tumpuk bakteria sebanyak 5. Seperti biasa, mari kita cuba soalan ini pula. Okey, diberikan 3 tabung uji, diberikan jadual di atas. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Ya, jawapannya ialah pertumbuhan bakteria ialah proses yang menyebabkan bubur neutron menjadi keruh. Seterusnya, nyatakan definisi secara operasi bagi air suling. Jawapannya ialah air suling adalah bahan cecair yang mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Seterusnya, mari kita lihat soalan ini pula. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan benda asing terhadap takat didih air suling. Keputusan eksperimen dicatatkan dalam jadual. Apakah definisi secara operasi bagi air suling? Ya, jawapannya ialah air suling ialah bahan cecair yang mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Seterusnya, KPS 10 berkomunikasi. Pindahkan data dari jadual ke graf. Jenis-jenis graf, kemungkinan graf-graf garis lurus, graf lengkung, graf bar atau graf histogram. Sekian sahaja. Sebelum mengundur diri, ucapan jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak PPD Kubang Pasu dan tim AST Sains Daerah Kubang Pasu di atas segala tunjuk ajar. Sekian, terima kasih Daun Keladi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.